Topik ini sesering muncul dalam teori konspirasi global yang mendakwa kewujudan kumpulan rahasia seperti Illuminati atau Zionis yang mengawal dunia melalui agenda tersembunyi. Walau bagaimanapun, dakwaan seperti ini perlu diteliti dengan teliti untuk mengelakkan penyebaran fitnah atau stereotip yang boleh membahayakan masyarakat. Berdasarkan carian mendalam menggunakan sumber web dan X, dahulunya Twitter, saya akan jelaskan fakta yang ada tanpa mempromosikan konspirasi yang tidak disokong bukti. Dari perspektif Islam, Al-Quran menegaskan bahawa fitnah adalah lebih buruk daripada pembunuhan. Surah Al-Baqarah 2:191 dan Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang itu berdusta apabila dia menceritakan segala yang dia dengar." HR Muslim. Oleh itu, kita perlu bergantung pada maklumat yang boleh disahkan dan menjauhi spekulasi. Dakwaan agenda Zionis di Malaysia mempunyai sikap rasmi yang kuat menentang Israel dan Zionisme, dengan kerajaan sering mengeluarkan kenyataan mengecam tindakan Israel di Gaza dan Tebing Barat. Contohnya, pada Ogos 2020, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengutuk agenda Greater Israel dan pengembangan penempatan haram Israel. Malaysia juga menyokong solidariti global menentang penindasan di Palestin dan Kashmir, melihatnya sebagai agenda bersama Hindutva dan Zionisme. Sebagai negara yang tidak membenarkan pemegang pasport Israel masuk, Malaysia sering menjadi sasaran kumpulan pro-Israel, seperti yang dilaporkan oleh media antarabangsa. Walau bagaimanapun, dakwaan tentang agenda Zionis aktif di Malaysia sering berpunca daripada teori konspirasi, seperti pengaruh Christian Zionis atau Evangelical yang cuba mempengaruhi masyarakat melalui misi agama. Contohnya, sesetengah post di X mendakwa parti politik seperti DAP mempunyai elemen Zionis. Tetapi ini nampak sebagai retorik politik tanpa bukti konkret. Tiada bukti kukuh dari sumber kredibel yang menunjukkan agenda rahsia Zionis sedang beroperasi di Malaysia untuk melemahkan umat Islam ataupun negara. Sebaliknya, isu ini sering dikaitkan dengan sikap anti-Israel Malaysia yang kuat seperti boykot McDonald's atau BlackRock kerana didakwa berkaitan dengan Israel. Dalam konteks Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah prasangka buruk kerana prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta." HR Bukhari dan Muslim. Teori konspirasi seperti ini boleh memecah belahkan masyarakat dan lebih baik kita fokus pada fakta seperti sokongan Malaysia kepada Palestin melalui ASEAN dan PBB. Adakah keluarga Lee dalam 13 keluarga Illuminati? Teori tentang 13 keluarga Illuminati berasal daripada buku konspirasi seperti Bloodlines of the Illuminati oleh Fritz Springmeier yang mendakwa 13 garis keturunan Bloodlines mengawal dunia, termasuk Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, Merovingian, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell dan Van Doyne. Tradisi ini sering disetkan dengan teori antisemitik dan satanik, tetapi tiada bukti sejarah atau saintifik yang mengesahkannya. Illuminati sebenar adalah kumpulan Bavarian pada abad ke-18 yang dibubarkan, dan dakwaan moden adalah fiksyen konspirasi berkenaan keluarga Lee. Dalam konteks Asia, ada dakwaan tentang Lee bloodline dari China yang dikaitkan dengan tokoh seperti Li Ka-shing, hartawan Hong Kong, atau Lee Kuan Yew, pengasas Singapore moden. Satu sumber konspirasi menghubungkan Lee dengan Illuminati China dan pengaruh di Singapura serta Malaysia, tetapi ini berdasarkan spekulasi tanpa bukti. Keluarga Lee di Malaysia mungkin merujuk kepada Lee Robber atau Lee Kuan Yew, tetapi tiada senarai standard 13 keluarga Illuminati yang secara eksplisit menyertakan Lee sebagai salah satu daripadanya. Sebaliknya, Lee kadang-kadang disebut sebagai variasi Cina bagi Rothschild atau kumpulan kuasa Asia, tetapi ini hanyalah teori konspirasi yang sering dikritik sebagai rasis atau palsu. Tiada rahsia konkret yang ditemui. Dakwaan ini nampak berpunca daripada video YouTube, buku konspirasi dan post media sosial yang tidak disahkan. Dari sudut Islam, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat 49:6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Ini mengingatkan kita untuk memeriksa maklumat sebelum menerimanya. Penutup, mengapa dakwaan ini bermasalah dan cara menghadapinya teori konspirasi seperti agenda Zionis atau Illuminati sering digunakan untuk menyalahkan kumpulan tertentu seperti Yahudi atau Cina atas masalah dunia yang boleh membawa kepada kebencian dan perpecahan.
Di Malaysia, isu ini kadang-kadang dimanfaatkan dalam politik etnik atau agama, seperti dakwaan sokongan Hamas yang bertujuan memperkukuhkan kuasa nasionalis. Sebagai umat Islam, kita perlu fokus pada keadilan dan ilmu, bukan spekulasi. Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu. HR Ibnu Majah. Marilah kita lawan godaan syaitan dengan mencari kebenaran, memperkuatkan iman melalui salat dan istighfar, serta membina masyarakat yang adil. Jika Anda mempunyai soalan lanjut berasaskan fakta, sila tanya.